Okey, hai. Sebab tadi 3 orang je yang online, saya record video lah. Okey, kesian dekat kawan yang online. Okey, so saya akan masuk ke bab 2, sel sebagai unit asas kehidupan. Okey, bab 1 saya skip, memang saya tunggu bila kita buka sekolah. Okey, jadi semua boleh buka buku teks, muka surat 40, bermula muka surat 44. Okey, jadi apa yang kita akan belajar daripada unit ni iaitu 2.1 sel, struktur, fungsi dan organisasi sel. Okey, first of all, okey. Maksudnya bila kita belajar topik ni, yang penting kamu boleh terangkan atau boleh jelaskan pada orang lain pula. Okey, bahawa benda hidup ni terbina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian. Okey. Apa? Kita tengok nanti. Okey. Ini ada contoh sel membahagi. Daripada satu sel, dia boleh membahagi jadi 2. Daripada 2, dia boleh membagi 4. Jadi makin banyak. Jadilah kita yang besar ini. Okey. Apakah sel? First of all, kamu kena tahu apakah sel. Sel ialah ini adalah contoh kalau kita ambil helaian daun tumbuhan, kita akan dapati berkeratan rentas dia daripada ini sel palisad, ini sel epitelium, ini sel palisad, ini sel pengawal. Okey, itu daripada pelbagai-bagai jenis sel. Kalau kita ambil contohnya sel anak, ini kita dapati bentuk sel dia macam ni. Ini satu sel. Bukan ini satu sel, bukan. Yang kecil-kecil bulat-bulat tu adalah satu sel yang dilihat bawah mikroskop, hanya pada satu sebagai kecil. Jadi sel ialah unit asas kehidupan. Unit asas untuk benda hidup. Okey. Bilangan dan saiz sel berbeza-beza mengikut benda hidup tu. Okey, contoh kita manusia, bilangan sel kita lebih banyak berbanding dengan cicak. Cicak lebih kecil kan? Okey, jadi begitulah. Yang kamu kena ingat, sel adalah unit asas kehidupan. Unit asas. Okey. Kemudian, sel ni dia menjalankan semua fungsi benda hidup. Kita manusia, kita bernafas. Sel juga dia berrespirasi. Dia membahagi. Maksudnya kalau kita makin ada anak, okey, dia pun membahagi jadi makin banyak. Okey. Dan sel ni ibaratnya kalau kita nak bina rumah, nak buat satu rumah, tak kira lah rumah 1 bilik ke 4 bilik ke, kita nak buat dinding tu kita guna batu-bata kan. Jadi sel tu ibaratkan satu sel ibarat satu bata. Kita gabung-gabung semua, maka jadilah siap satu rumah. Boleh? Okey. Sel tadi fungsi hidup dia seperti berrespirasi, pembiakan dan perkumuhan. Okey. Kalau tengok buku teks muka surat 47, Rajah 2.1, dia boleh katakan dianggap macam dalam gambar rajah tu. Okey. Gambar rajah tu itu adalah satu sel. Kat situlah ada respirasi, perkumuhan, ada respirasi, ada hasilkan makanan. Macam-macam tindak balas berlaku dalam sel. Boleh faham yang tu? Okey, saya proceed lagi. Boleh ingat. Fungsi benda hidup 4. Respirasi, perkumuhan, pembiakan, pertumbuhan. Apa yang berlaku pada manusia, itu juga berlaku pada sel-sel kita. Okey. Sel juga, macam mana sel membiak? Sel mengalami pembahagian. Dia bukanlah sel mengandung, dia mengalami pembahagian. Simple je. Okey, daripada satu, kemudian dia gandakan di struktur ni, kita panggil nukleus, dan dia bahagi 2. Dia bagi tengah sama banyak. Okey, makin kecut dan putus jadi 2. Daripada 1 jadi 2. Boleh? Jadi pembahagian sel ni kalau kita belajar secara detail nanti, bila kamu form 4 atau kamu belajar biologi, kita akan dapat pembahagian sel ada 2, iaitu mitosis dan meiosis.
Okay. For your level, hanya ingat, dia mengalami pembahagian. Boleh? Kenapa kita belajar pembahagian ni? Okey, sebab kita nak sebab kita nak tahu kenapa pembahagian sel ni lah penting untuk pertumbuhan. Okey. Contoh, macam mana daripada kita lahir kecil kan, sebagai kecil, baby kecil je. Okey. Tiba-tiba maka waktu bertambah jadi saiz makin tinggi. Kenapa? Sel makin bertambah. Makin berat sel makin bertambah. Same goes dengan tumbuhan. Bila dia satu tahap masa, tengok makin tinggi. Maksudnya sel-sel pada bahagian batang ni makin membahagi, jadi makin banyak. Daun daripada satu, tengok jadi dua. Membahagi jadi besar. Okay. And same goes dengan biri-biri ni. Tengok bulu botak. Lepas tu lama-lama sel bahagian bulu dia ni bertambah. Jadi macam gitu. Semua tu adalah sel. Badan kita semua sel. Kuku pun sebenarnya terbentuk daripada sel. Rambut pun daripada sel. Tapi kuku bukan sel sangat. Okey, tapi kulit-kulit kita semua sel. Okey. Jadi apa yang jadi cumanya sekarang ni yang berlaku, banyak kes yang berlaku itu pembahagian sel berlaku secara tidak terkawal. Okey, sepatutnya contohlah katalah ini pada saat pertama. Okey, saat ke-22. Taklah. Okey, ini saat pertama, kemudian 20 saat kemudian. Jadi yang ni 30 saat kemudian patut jadi 4. Tapi bila dia tak terkawal, daripada satu sel ni, daripada 20 saat dia jadi yang ni banyak. Okey, daripada 30 saat banyak. Dia tak terkawal. Yang ni kita panggil sebagai yang ni adalah pertumbuhan normal. Kalau yang ni kita panggil sebagai pertumbuhan tidak normal dan kita sebut sebagai kanser. Sekarang kita dengar kan ramai sangat orang yang kena penyakit kanser. Okey. Di kanser ni dia bukannya dia disebabkan oleh pada badan kita, fungsi badan kita, pembahagian sel berlaku secara tidak terkawal. Dia akan menyebabkan kanser. Sebab tu kanser boleh berlaku pada macam-macam. Ada orang kanser gusi, ada orang kanser esophagus, ada orang kanser payudara, ada kanser usus, kanser semua bahagian. Kanser lidah ada, kanser darah ada, kanser darah merah ada, kanser darah putih, kanser platelet pun ada. Semua bahagian kita yang melibatkan sel berisiko untuk menjadi sel kanser, iaitu dia membahagi secara tidak terkawal. Okey. Jadi ataupun mungkin juga dia boleh menyebabkan tumor, ketumbuhan. Ada juga. Okey, jadi seterusnya. Okey. Jadi kalau pada bahagian kulit ada ni pembentukan. Okey. Ni contoh kalau daripada sel normal biasa-biasa, sebab tu kalau doktor nak kena pasti dia akan buat biopsi, dia akan ambil contoh sampel sel. Dia akan ambil dan dia kaji tengok. Dia akan boleh tengok okey ada sel normal dan ada sel kanser. Yang inilah yang mencetuskan jadi menyebabkan kat situ ada masalah. Okey. Dan sel yang kanser ni pula dia akan merebak dan mengganggu sel-sel lain. Itu dia punya kesan. Boleh? Okey, so habis yang tu. Okey, saya nak pergi ke yang kedua. Saya lajunya iaitu okey. Ini bila kita datang sekolah nanti. Okey, kalau datang sekolah nanti kita akan buat eksperimen ni, iaitu nak tengok sendiri
macam mana rupa bentuk sel tumbuhan dan macam mana rupa bentuk sel haiwan. Okey, kita tak perlu ambil haiwan pun. Kita manusia pun klasifikasi sebagai haiwan. Kita boleh ambil sel pipi kita. Okey. Jangan takut, tak akan melibatkan pembedahan ke apa pun, simple saja. Okey. Jadi apa yang perlu nak tengok sel, kita perlukan alat ni. Kita panggil apa? Mikroskop. Okey, berbeza. Okey. Ini adalah saiz-saiz benda hidup. Bermula dengan atom, sel amino, virus. Cik COVID kita adalah virus. Jadi dia sangat kecil. Adakah dia sel? Dia virus. Dia tidak dia macam kecil lah. Okey. Lagi kecil daripada sel-sel dalam badan kita. Okey. Boleh? Kita ada bakteria dan sel haiwan dan tumbuhan saiznya 10 hingga 100 mikrometer. Kita akan belajar dalam bab 1 sebenarnya unit-unit ni. Jadi ini dah kecil ni, mikrometer ni lagi kecil. Okey, boleh? Jadi sel adalah sangat seni dan hanya boleh dilihat menerusi mikroskop. Okey. Hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Tidak boleh dilihat menggunakan mata kasar. Tahu kan peribahasa mata kasar? Okey, jadi kita hanya perlukan mikroskop. Okey, ini adalah mikroskop. Kamu akan tengok nanti. Kita akan letak slide kat sini. Okey, proceed. Okey, ni kita akan buat di sekolah nanti. Okey. Tiup. Kantau objektif. Pentas untuk kita letak spesimen kita. Okey, diafragma, kita boleh buka tutup dia untuk kawal cahaya masuk. Cermin untuk pantau cahaya, kanta mata, pelaras kasar, pelaras halus, lengan, sklik dan tapak. Okey, boleh? Okey, so nak seterusnya kita nak tengok yang ni. Okey. Okey. Kita nak tengok yang ni. Okey. Apa yang kita nak belajar dalam standard pembelajaran 2.13 ni ialah kamu boleh membanding dan bezakan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Dia macam sama tapi tak serupa. Okey, jadi kamu boleh tengok buku teks muka surat 50 dan 51. Okey, boleh tengok muka surat 50 dengan 51. Okey, ini adalah sel haiwan. Yang mana? Yang bulat ni ke tak? Yang dalam ni. Okey. Boleh? Ini siapa bila kita ambil yang kita besarkan. Okey, saya padam sekejap. What am I doing? Okey. 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 Jadi, sel haiwan. Okey, ini adalah sel haiwan. Kamu boleh tengok. Dia mempunyai struktur yang di luar ni. Kita panggil dia sebagai membran sel. Okey, ini adalah membran sel. Kemudian, okey, fungsi membran sel ni ibarat pagar. Dia ibarat pagar. Membran sel ni, fungsi dia ibarat pagar. Dia mengawal pergerakan bahan yang masuk atau keluar daripada sel. Boleh? Kemudian ada struktur kedua iaitu nukleus. Yang ni adalah nukleus. Dia duduk kat tengah-tengah. Yang ni adalah yang mengawal semua aktiviti sel. Dia yang sangat penting. Nukleus fungsi dia mengawal semua aktiviti sel. Kalau nukleus ni mati, sel tu akan mati. Okey, dan bahagian dalam-dalam ni, kita panggil dia sebagai sitoplasma. Okey, kita panggil dia sebagai sitoplasma. Dalam sitoplasma ni lah medium untuk tindak balas kimia berlaku dalam sel. Ingat tadi kan sel berrespirasi. Okey, sel apa lagi? Membiak. Okey, berkumuh. Okey. Jadi tindak balas respirasi perkumuhan ni ada tindak balas yang berlaku di dalam sitoplasma. Jadi kamu kena hafal.
Kena tahu yang mana membran sel, yang mana nukleus, yang mana sitoplasma. Boleh hafal, kena hafal, wajib hafal dan tahu apa fungsi-fungsi dia. Okey. Jadi, kalau tengok buku teks tu dia lebih komplit. Okey, dalam nukleus dia ada apa? Dalam nukleus dia ada DNA. Dalam nukleus ni ada DNA. Kamu pernah dengar kan DNA? Genetik, maklumat genetik. Okey. Kemudian kalau kamu tengok lagi dalam buku teks dia ada satu ni yang bentuk macam ada laluan-laluan gitu. Ini nama dia mitokondria. Okey. Mitokondria ni lah dia menghasilkan tenaga tindak balas semasa berlakunya respirasi. Sini berlaku tindak balas, hasilkan tenaga. Boleh? Boleh ingat yang tu kan? Senang saja. Simple. Okey. Ini kalau yang tengok yang details lah, yang lebih details. Okey. Ini mitokondria tadi. Ni mitokondria. Okey, ini adalah nukleus. Okey. Kemudian yang ni adalah membran sel. Tapi kamu jangan risau, kamu hanya perlu lukis. Yes, perlu lukis. Hanya macam dalam buku teks. Okey, kali ini pula kita tengok sel tumbuhan. Kita tengok sel tumbuhan. Bukan yang bulat tu, tapi yang ni. Ni adalah sel tumbuhan. Okey. Kalau kita tengok detail sebesar-besar tadi. Okey. Jadi, kita tengok apa daripada sel tumbuhan. Simple basic tadi ada. Okay, ada membran, ada nukleus, ada sitoplasma. Tapi ada beberapa lagi yang hanya dalam sel tumbuhan tapi tak ada dalam sel haiwan. Okey. Nukleus. Tadi dah ceritakan sama macam sel haiwan. Oh, loceng bunyi sekejap ya. Okey. Kemudian dia juga ada sama tadi seperti sel. Kemudian ada membran sel. Okey, cuma kamu kena ingat, membran ialah lapisan yang di dalam sini. Ni dalam sini ni adalah membran. Yang dalam sini adalah membran sel. Sama fungsi tadi, mengawal pergerakan bahan ke dalam ataupun keluar. Okey, kenapa saya tunjuk kat dalam? Sebab sebab saya akan tunjuk nanti. Okey, kemudian kita tengok sitoplasma sama. Dia ada sitoplasma juga. Okey, sekarang beza dia daripada, so yang ni yang sama dengan sel haiwan. Okey, sama. Kita tengok apa yang tak sama. Yang pertama adalah dinding sel. Kamu tengok, kalau sel haiwan dia ada lapisan 2 lapis ni. Ada lapisan yang paling luar ni. Yang menyebabkan sel haiwan ni macam 2 lapis. Ini nama dia dinding sel. Okey, kenapa nama dia dinding? Sebab dia memberi sokongan, perlindungan dan bentuk tetap. Jadi ingat, sel tumbuhan bentuk dia tetap. Berbeza dengan sel haiwan bentuk dia tak tetap. Kenapa sel tumbuhan bentuk tetap? Kerana dia ada dinding sel. Kena ingat ini. Okey. Kemudian, ada struktur yang kedua iaitu dalam ni nampak macam kolam. Okey, nampak macam kolam. Tak kisah buku teks macam mana pun. Lukis je bentuk macam mana. Nak lukis bentuk love pun tak ada masalah. Ini nama dia vakuum. Nama dia, bukan sebut dia vakuum. Tak, vakuum. Vacuum. Kalau bahasa Inggeris sebut vacuum. Okey, dalam bahasa Melayu sebut vakuum. Okey. Apa yang fungsi vacuum? Dia memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi air. Ataupun dalam buku teks dia kata apa? Sama. Apabila sel dipenuhi oleh air atau kita sebut sebagai sub sel. Boleh? Okey. Kemudian yang sel tumbuhan ada mitokondria. Ada, mitokondria pun ada juga mitokondria. Okey. Cuma
Yang beza dia ada satu struktur bintik-bintik hijau gini. Okey. Ini nama dia kloroplast. Okey, ini nama dia kloroplast. Okey, dalam kloroplast dia ada satu benda, satu bahan yang dikenali sebagai klorofil. Okey, sebab dalam dia ada klorofil. Klorofil ni sifat dia menyerap tenaga cahaya matahari semasa proses fotosintesis. Klorofil ni juga dia warna hijau. Jadi yang kita tengok tumbuhan yang berwarna hijau tu semua dah disebabkan oleh sel-sel klorofil dalam sel-sel tumbuhan tersebut. Boleh? Kenapa? Kalau tak ada klorofil ni, dia tak boleh serap tenaga cahaya matahari, fotosintesis tak boleh berlaku. Pokok tu mati. Okey, jadi itu saja. Senang. Kan? Okey, tengok. Okey, ni yang ni adalah kita panggil dia sebagai dinding sel. Okey, yang dalam ni, yang selaput dalam ni adalah membran. Okey, kemudian yang ni sama, nukleus. Okey, sitoplasma yang dalam ni. Okey, ni adalah vakum. Okey, yang ni adalah mitokondria. Okey, dan yang ni adalah kloroplast. Okey, kloroplast. Jadi, ini adalah klorofil. Okey. Jadi kamu boleh buat perbandingan. Okey. Sel haiwan dia ada nukleus, sitoplasma, membran sel. Sel haiwan dia ada yang tak ada dia, yang lebihnya pada sel tumbuhan ialah kloroplast, vakuum, dinding sel. Yang ni tak ada pada sel haiwan, hanya pada sel tumbuhan. Jadi sebab tu okey. Bersamaan dia dua-dua adalah unit asas bagi haiwan dan tumbuhan, dan kedua-duanya mempunyai membran sel, sitoplasma dan nukleus. Kena sebut membran sel. Kalau sebut membran, sel mempunyai membran, salah. Kena sebut membran sel, baru betul. Boleh? Okey, perbezaan dia pula. Okey, perbezaan dia dari segi bentuk. Okey, sel mana yang bentuk tetap? Haiwan ke tumbuhan? Jadi saya cakap. Ya, betul. Sel tumbuhan berbentuk tetap. Sel haiwan bentuk tak tetap. Boleh tengok bulat, esok tengok bentuk macam gini, lusa tengok, lepas tu tengok bentuk boleh. Dia nak bentuk macam mana pun tak apa. Betul. Tapi kalau sel tumbuhan memang tetap macam ni. Petak kotak macam tu saja. Okey. Kenapa sel tumbuhan bentuk dia tetap? Sebab dia ada apa? Dinding sel. Yes, sel tumbuhan ada dinding sel. Haiwan tak ada. Kloroplast apa yang ada? Sel tumbuhan ada. Sebab tu dia boleh berfotosintesis. Sel pada vakuum? Sel tumbuhan ada. Sel haiwan tiada. Hafal yang tu saja. So, tak ada masalah. Boleh ingat. Boleh? So, saya nak kamu buat nota yang macam ni. Dalam buku. Okey. Mula-mula sekali latihan kamu kena buat yang salin yang dalam okey, sama macam ayat ni. Ataupun dalam buku teks kan, muka surat berapa? 52. Boleh salin daripada buku teks. Okey. Kemudian satu lagi tugasan, okey, nantilah saya cakap. Okey, so itu saja untuk hari ini. Saya harap boleh fahamlah. Sebab bukan nanti kita ada exam. Okey, jangan cakap saya tak cakap pula ya. Bye-bye.